Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan semua. Isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu hari ini, pagi ini, saya berpikir tuan-tuan dan puan-puan semua, siapa yang layak untuk menerajui UMNO, menerajui Barisan Nasional, selepas banyak kabar angin mengatakan ada pemilihan UMNO, pemilihan Presiden UMNO, dan ada juga kata sebaiknya Presiden UMNO dan timbalan Presiden UMNO tidak dipertandingkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, adakah Zaid Hamidi dan Tok Mat bakal meletakkan jawatan sebagai top 2 UMNO, ataupun adakah mereka akan dikalahkan, ataupun mungkin beberapa pemimpin UMNO yang lain akan naik menjadi presiden ataupun timbalan. Oke, baik, sebelum saya teruskan berita hari ini, isu hangat hari ini yang mengejutkan 3 juta ahli UMNO, saya ingin meminta jasa baik kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe, like, dan share supaya semua rakyat Malaysia tahu isu hangat hari ini. Oke, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita teruskan. Permintaan jawatan Presiden UMNO timbalan tidak dipertanding, hanya bersifat bodek. Kenyataan daripada Ketua Puteri UMNO Ledang. Kenyataan beberapa pemimpin UMNO agar jawatan Presiden dan timbalan Presiden untuk tidak dipertandingkan dalam pemilihan parti akan datang hanyalah bersifat bodek semata-mata. Ketua Puteri UMNO Ledang, Nadira Afika Abdul Rahim, dalam satu kenyataan berkata, ia bukan pendirian lebih 3 juta ahli UMNO di negara. Beliau juga berkata, majoriti ahli parti lebih cenderung untuk melihat demokrasi di dalam UMNO dihidup dan disuburkan semula selepas penangguhan pemilihan parti yang sepatutnya diadakan sebelum ini bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15 ataupun PRU15. Jika sebelum ini alasan penangguhan pemilihan adalah disebabkan tidak mahu berlaku perpecahan menjelang PRU15, justru usai PRU15 seharusnya proses demokrasi yang termaktub dalam perlembagaan UMNO dapat dihormati dan dipatuhi. Maknanya, kesediaan seluruh parti sebelum PRU15 yang tidak menukar top 5 UMNO adalah strategi supaya tidak ada perpecahan berlaku di dalam UMNO. Justru usai PRU15, selesainya PRU15, mungkin ada relevannya sekiranya tiba-tiba Presiden dan timbalan Presiden UMNO ditukar. Timbalan Presiden Tok Mat dan Presiden Ahmad Zaid Hamidi pada hari ini, mungkin ada pemimpin yang lain yang boleh menggantikan mereka. Contohnya Hishamuddin, KJ, boleh tak? Ataupun Anda mempunyai calon, tolong komen di bawah. Cadangan agar jawatan utama, terutamanya Presiden, tidak dipertandingkan juga dilihat memperlekeh kebolehan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, dalam mempertahankan jawatan yang disandangnya. Sebelum ini juga beberapa pemimpin, termasuklah ketua-ketua bahagian, mendesak agar 2 jawatan tertinggi parti itu tidak dipertandingkan demi memastikan kesatuan dalam parti. Mengulas lanjut, Nadira berkata, sebagai pemimpin yang bijaksana, Presiden UMNO telah berjaya memastikan UMNO terus berada dalam kerajaan walaupun hanya memenangi 26 kursi dalam PRU15. Tambahnya, sebagai seorang pemimpin yang berdarah pahlawan, Ahmad Zaid juga telah berjaya mendapatkan semula jawatan timbalan Perdana Menteri yang pernah disandang beliau sebelum ini. Dengan rekod pencapaian ini, adalah mustahil beliau akan berasa gentar untuk menghadapi apa-apa cabaran dalam pemilihan parti, malah pastinya akan mempertahankan dan melindungi asas demokrasi dalam UMNO. Oke, jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen Anda? Adakah Zaid Hamidi akan kekal sebagai Presiden UMNO dan Tok Mat akan kekal sebagai timbalan Presiden UMNO, ataupun ada nama-nama yang lain? Ahmad Maslan bolehkah jadi timbalan Presiden? Ataupun Anda mempunyai calon, Anda boleh komen di bawah. Terus kami bersama di dalam channel ini untuk isu hangat daripada channel ini. Anwar Musa masuk PAS.
pejuang masuk Perikatan Nasional. Ada yang kata pejuang masuk Pakatan Harapan untuk menyelamatkan diri supaya PRN pada tahun hadapan, pada tahun 2023 PRN ada slot untuk pejuang. Sekiranya mereka join kerajaan pada hari ini. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua. Banyak kabar angin mengatakan Muafakat Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Anwar Musa sebagai presidennya akan membawa Muafakat Nasional masuk PAS, disebabkan tujuan mereka, perjuangan mereka yang berasaskan agama Islam. Jadi dikatakan bahwa Anwar Musa mungkin akan masuk PAS. Tapi sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu, kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe, like dan share video ini supaya seluruh Malaysia tahu isu-isu hangat daripada channel ini dan info panas hari ini. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua. Adakah Anwar Musa akan menyertai PAS seperti yang dinyatakan di dalam syahbudin.com ataupun beberapa media yang lain? Ataupun Muafakat Nasional ataupun Anwar Musa akan join kerajaan perpaduan? Oke, sekiranya Anwar Musa masuk kerajaan perpaduan, masuk Pakatan Harapan, kena ingat ada Barisan Nasional. Ada Barisan Nasional yang menjadi kerajaan hari ini. Dan UMNO yang baru-baru saja telah melucutkan jawatan Tan Sri Anwar Musa. Pejuang pula aku nak kata. Oke, pejuang. Bagaimana komen Anda tentang pejuang? Setelah Mahathir letak jawatan pengurusi pejuang, pemangkunya anaknya yaitu Mukhris Mahathir. Setelah itu beberapa lagi pemimpin yang lain pun meletakkan jawatan. Saya lihat tuan-tuan semua, habislah pejuang. Tun Mahathir pun tak dapat uang taruhannya balik, Mukhris Mahathir pun sama. Bahkan Mahathir kalah di tempatnya sendiri, Parlimen Langkawi. Sudahlah kalah, tak dapat uang deposit lagi. Jadi ini kejatuhan yang nyata untuk pejuang pada hari ini. Walaupun memang kita tahu positifnya, mungkinlah beberapa tahun akan datang lagi mereka boleh bangkit beberapa waktu lagi. Tapi yang saya nak cakap hari ini, siapa yang Mukhris Mahathir pilih? Siapa yang Anwar Musa pilih? Adakah benar-benar Tan Sri Anwar Musa akan masuk PAS, masuk Perikatan Nasional, makna kata menjadi pembangkang, ataupun pejuang masuk Pakatan Harapan, menyokong Anwar Ibrahim, menyokong Barisan Nasional? Adakah Mahathir Mohamad akan rekomen anaknya Mukhris untuk membawa pejuang masuk Pakatan Harapan? Ataupun adakah Anwar Musa akan tetap masuk PAS bersama-sama dengan Muhyiddin Yassin? Sedangkan baru-baru ini juga ada kenyataan daripada Anwar Musa berkenaan dengan duit berjuta-juta di bilik Muhyiddin. Adakah Muhyiddin akan membenarkan ataupun rekomen juga Tan Sri Anwar Musa masuk PAS? Adakah beliau akan bersetuju dengan Hadi Awang sekiranya Hadi Awang menerima Anwar Musa masuk PAS? Jadi tuan-tuan dan bapak semua, di mana mereka akan pergi? Anwar Musa, Mukhris Mahathir, dan mungkin beberapa pemimpin yang lain. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, saya berpikir kalau Anda semua tanya saya, kalau kamu tanya saya rasa bagus pejuang masuk Pakatan Harapan, Tan Sri Anwar Musa pun masuk Pakatan Harapan, bantu kerajaan perpaduan. Betul tak? Sekiranya Anda mempunyai komen, Anda kata pejuang sepatutnya masuk PN, Anwar Musa sepatutnya masuk PN. Oke, tak apa, tidak masalah. Anda boleh komen di bawah. Jadi apa pendapat Anda? Tolong share video ini supaya seluruh Malaysia boleh beri pendapat melalui video ini. Teruskan bersama di dalam channel ini. Terima kasih Malaysia.